Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Tujuan saya live malam ni, lama saya tak live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat dan juga yang mengenali diri ni. Jadi, Neo Pawang Diraja dulu Neo Al-Suwairi dah terkubur. Sekarang ni dah update kepada Neo, dah di-upgrade kepada jadi Neo Pawang Diraja. Jadi, saya terpanggil untuk live malam ni adalah tadi saya tengah nak tidur. Saya tengah nak tunggu waktu untuk menunggu malam, mata tu terlelap. Isu gapo malam ni? Share. Minta tolong share. Isu gapo malam ni? Isu Tok Singa. Isu Tok Singa yang dulu dengan Papa Gomo, yang dulu dengan Long Tiger, kejap backup Long Tiger, lepas tu tiba-tiba nak jatuhkan Long Tiger dan sebagainya. Tok Singa tu yang ubat orang apa semua tu. Jadi cerita dia macam ni bro. Saya kepada sahabat isu malam ni, kita nak bincangkan. Saya tadi tengah buka handphone saja, buka TikTok nak tengok apa orang komen kat video saya. Sekali saya tengok, terkejut saya tengok ada FYP, lalu FYP saya slide tu terbuka satu story, ada yang bawah ni post tentang ada satu ustaz yang dipukul, matanya sini ada macam bengkak kan, ada macam bengkak dan dibawa ke balai polis dan nak dipukul lagi, katanya menipu. Jadi bila saya tengok, saya pergilah, saya baca komen apa cerita ni. Lepas tu ada orang kata kalau nak tahu cerita lanjut pergi dekat Facebook Wi Salamon punya page, dia ada cerita video-video tentang awal mula kejadian tu berlaku. Jadi saya tengoklah tadi, saya tonton tadi video tu, saya tonton, saya tengok apa sebenarnya yang berlaku ni kan. Saya tengok, rupanya cerita ni macam ni. Yang saya faham lah dengan video yang saya tonton 1 jam lebih tu, anak jangan main sini. Saya tengok dalam video tu, terima kasih Dewi Alif yang share. Jadi saya tengok dalam video tu, dalam video tu ada satu ustaz dikelilingi oleh geng-geng Tok Singa ni, geng-geng Tok Singa yang viral ni tentang Long Tiger apa semua ni, sedang mengintegrasi seperti tahanan polis kepada seorang ustaz. Yang dipanggil ustaz lah. Ustaz tak gini, ustaz ni. Gini ustaz. Yang saya faham dalam tu, permasalahan tu, saya bukan nak campur. Ada benda yang saya tertarik untuk terangkan. Okey. Saya tengoklah. Awal mula saya nak tahu isu dia, adakah ustaz tu menipu orang, menipu duit kan? Menipu duit. Tok Singa ni saya kenal waktu zaman Papa Gomo macam tu lah. Pernah waktu Acap hilang pun ada saya dipanggil untuk mencari dan sebagainya, tapi tak kesampaian untuk bertemu dengan dia. Jadi pernah dalam live sekali dua tu je. Saya mula-mula terpanggil. Tiba saya terkejut tengok Tok Singa ni muncul dengan tim dia daripada KL. Entah macam mana dia menyeberang sampai ke Kelantan. Dipanggil ke Kelantan untuk kes ni lah, kes yang ustaz yang kena tibai ni. Saya nak tahu, jadi benda ni dalam bab perawat, saya tertarik lah sebab saya seorang perawat. Jadi saya tengok apa isu dia sebenarnya, dia tipu. Bagi saya, anak Kak Ji yang kata kena sihir tu macam ada masalah mental. Sebab saya pun pesakit psikiatrik, memang macam tu. Lazarus makan ubat psikiatrik, okey. Okey lah. Ramai ingat kena sihir. Okey, Megaden, saya nak cakap ni ya, bagi saya terangkan. Pada yang tak tahu, mungkin yang tertinggal bas orang panggil, saya tengok ada satu video 1 jam lebih duration dia live dekat Wi Salamon. Ustaz ni dikatakan mengubat satu orang yang menamakan siapa tadi tu, Kak Ji ni. Saya mula-mula menyifatkan kebiasaan yang berlaku dalam bomoh-bomoh Temberang ni, penipuan duit. Contoh, ubat orang pau dekat 10 20k, 5,000, 6,000, 2,000, duit tak sembuh-sembuh pun. Jadi ditipu. Itu yang banyak berlaku. Awal mula saya syak macam tu. Oh, ini mesti kes entah cabul ke, dukun cabul ke, ataupun curi duit orang ke. Saya mula fikir macam tu.
Jadi saya fikir macam tu kan. Saya tengok Datuk Singa marah-marah. Apa hang buat kerja apa ni, cucuk. Lepas tu Selamos. Okey. Saya Jawa, jadi pelat sikit. Jadi isu dia, yang saya faham, bukannya isu penipuan duit, bukannya isu cabul, bukannya isu rogol, dukun cabul dan sebagainya. Tak. Rupanya isunya tentang Tok Singa ni cukup marah kepada yang ustaz yang tadi ni, dengan kaedah rawatannya itu mencucuk jarum dekat gambar-gambar korban. Dan saya fahamkan ini alasan dan Tok Singa meminta dengan tim dia meminta alasan mengapa buat demikian. Dan ustaz tu perlu menyatakan kenapa dia buat macam tu. So bila saya cek balik, rupanya ustaz tu mengatakan daripada pihak dia untuk backup diri dia, mengatakan bahawa dia buat begitu tu sebagai satu ikhtiar, kaedahnya tu kerana untuk memuaskan hati pesakit ni lah, yang Kak Ji ni, pesakit ni yang kena sihir ni, katanya nak buat biar Kak Ji ni puas hati. Baru okey aku nampak. Okey, hang nak apa lagi? Dah buat dah kan. Dah, jangan dendam dengan dia. Supaya jangan yang Kak Ji ni pergi kepada tukang sihir lain tu untuk sihir bagi mati orang ni. Jadi untuk memuaskan hati, ada suspek gambar tu dicucuk jarum untuk memuaskan hati. Katanya kaedahnya begitu. Jadi tapi dalam live pagi tadi dalam page Selamon dia cakap ustaz tu pukau budak RM2K. Itu saya belum tengok lagi, tak sempat tengok. Tapi saya dalam satu bab ni je yang saya nak ketengahkan. Saya tengok dalam live yang 1 jam lebih, Allah anak-anak ni. Anak-anak bulu. Jadi dalam live 1 jam lebih tu, tak ada pun dia buka isu menipu duit orang apa semua. Hanya isu kaedah rawatan perubatan. Jadi apabila saya tengok dekat dalam dekat dalam FYP TikTok, bahawa ustaz tu sampai kena labi, kena pukul, bengkak kepala apa, lepas tu dibawa kepada polis apa semua kan. Sekarang ni satu je, aku cukup kecewa kepada Tok Singa ni. Kan selama ni aku mematilah. Dia bawa orang mandi Gunung Jerai apa semua kan. Itu tak apalah, itu kaedah dia. Tapi saya tengok kan, hari ni terkejut saya bila membabitkan dia kes ni. Pertama kali dalam hidup saya tak menyangka-nyangka Tok Singa buat perkara yang bodoh. Hang tahu tak Tok Singa, hang buat perkara bodoh kali ni. Sebab hang dah pukul dia. Ingat tak ingat tak Yusuf Azmi yang Bangla tipu duit? Itu ada bukti tau. Ada bukti bahawa Bangla tu memang curi duit orang apa semua. Memang curi duit orang, pau duit orang apa semua, minta bayar. Yusuf Azmi datang dengan Abang Ali sampai lempang. Hang kenapa awaknya sampai nak tumbuk? Jadi itu ke dalam semua tu. Ini kan kes macam ni. Okeylah. Katalah macam ni. Apa hak hang Tok Singa nak bantai dia? Apa hak hang? Aku bukan backup dia. Dia salah daripada segi kaedah tu tolak tepi. Aku nampak itu benda yang tak patut dibuat sampai bergaduh. Faham tak? Kan ya, aku nak tanya Tok Singa ni lah. Kalau dia ada lagi bagus dalam live ni. Aku nak tanya Tok Singa, apa hak hang pukul dia? Hang tak ada hak. Negara ni ada undang-undang, hang kalah undang-undang tu. Tahu tak? Hang pukul dia. Polis tanya, kenapa hang pukul dia? Saya dipukul, ditumbuk, dituduh menyihir orang. Hang ke dalam, hang tahu tak? Hang buat kerja sia-sia. Tahu tak? Hang buat kerja sia-sia. Invite live dengan Tok Singa. Ya, kalau boleh invite masuk sini. Aku nak cakap dengan dia. Pertama kali aku cakap kenapa Tok Singa buat kerja bodoh. Tahu tak? Ini kerja bodoh. Apa? Hang ingat apa? Hang ingat Kang Ujang Bustomi. Melawan dukung santet ke sana sini. Itu pun Kang Ujang Bustomi itu berlakon. Untuk populariti berlakon, untuk entertainment. Dia ustaz entertainment dekat Indonesia, Kang Ujang Bustomi. Kan?
Salawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kan. Jadi, hang kang Ujang Bustami ke? Nak lawan dukun santet satu Melaya. Kang Ujang Bustami melawan dukun santet dekat Nusantara sana, dekat Indonesia. Apa kebodoh hang ni kau tak? Jadi aku nak cakap dengan Tok Singa, niat dah betul. Betul tak ayat ni? Niat dah betul. Tapi cara salah. Tak berapa tepat. Ayat yang paling tepat Danis Ihsan, ayat yang paling tepat bagi saya, niat tak menghalalkan cara. Niat tak menghalalkan cara. Itu yang kita boleh guna. Dalam hukum undang-undang Islam, niat tak menghalalkan cara. Contohnya hang curi duit semata-mata nak tolong orang miskin. Niat hang baik tapi niat tak menghalalkan cara. Jadi sekarang ni aku nak balik kepada perbuatan bodoh yang Tok Singa buat. Dia pergi labi budak tu buat apa? Okeylah, aku bolehlah nak dikatakan, ni bukan aku nak backup